Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Selamat datang ke channel Rizwan. Okey, hari ini saya akan buat satu video mengurang kaji bersama anda di bawah tajuk fikah dan ibadat, iaitu bersuci daripada najis. Okey, pengertian najis. Okey, pengertian najis dari segi bahasa adalah benda-benda kotor atau jijik. Dari segi istilah, kotoran yang menyebabkan tidak sah solat dan ibadat-ibadat lain. Okey, taharah ataupun bersuci merupakan suatu tugas yang begitu penting dalam kehidupan seorang Muslim kerana ia punca atau asas penerimaan segala amal ibadat. Sekiranya seseorang itu mengerjakan ibadah solat tetapi belum bersuci dan membersihkan diri sama ada dari segi tubuh badan, pakaian, tempat tinggal dan sebagainya, maka solatnya dikira tidak sah. Jenis-jenis najis pertama adalah najis mukhaffafah, iaitu najis ringan. Yang kedua, najis mutawasyitah, iaitu najis pertengahan. Dan yang ketiga adalah najis mughalazah, iaitu najis berat. Okey, najis mukhaffafah ataupun najis ringan, sebagai penjelasan adalah najis mukhaffafah ialah air kencing bayi lelaki yang berumur kurang daripada 2 tahun dan hanya minum susu ibunya. Cara untuk membersihkan najis mukhaffafah adalah dengan buang ain najis, iaitu air kencing, menggunakan kain bersih, tisu dan seumpamanya. Okey. Dan renjis air mutlak ke atas tempat yang terkena air kencing sehingga rata sahaja. Itu cara membersihkan najis mukhaffafah. Seterusnya, najis mutawasyitah, iaitu najis pertengahan. Kamar bermaksud minuman atau cecair yang memabukkan seperti arak, samsu dan sebarang bentuk minuman keras. Semua jenis najis selain najis mukhaffafah dan mughallazah. Bangkai binatang, semua haiwan yang halal dimakan tetapi tidak disembelih mengikut syariat, hukumnya najis. Darah dan nanah yang mengalir. Sesuatu yang keluar dari kubul dan dubur kecuali air mani. Ini termasuk air kencing, tahi, air mazi, air wadi, darah dan sebagainya. Bahagian anggota binatang yang halal dimakan iaitu terpisah daripada badannya ketika ia masih hidup, kecuali bulu dan kulitnya. Okey, jadi kalau terpisah bulu dan kulitnya. Okey, jadi anggota badan, contohnya kalau telinga tercabut daripada haiwan tersebut, jadi ia tak halal dimakan lah. Dia tak boleh dimakan, ia dikategorikan sebagai najis mutawasyitah. Dan seterusnya adalah muntah. Okey, cara untuk membersihkan najis mutawasyitah adalah buang ain najis sekiranya ada. Okey, maksudnya najis itulah, bentuk najis tu sekiranya ada. Kemudian basuh kawasan bernajis menggunakan air mutlak sehingga hilang bau, rasa dan warnanya. Sekurang-kurangnya dibasuh sekali dan sebaik-baiknya 3 kali. Jadi itu cara untuk membersihkan najis mutawasyitah. Okey, najis mughalazah iaitu najis berat. Najis mughalazah adalah apa sahaja yang ada pada anjing dan babi dan keturunan kedua-duanya. Okey, ini adalah maksud najis mughalazah. Contohnya bulu, tulang, air liur dan haiwan kecukan yang terhasil daripada kedua-duanya, iaitu babi dan anjing ataupun keturunan kedua-duanya. Okey, cara untuk membersihkan najis mughalazah adalah sertu. Okey, jadi banyak orang yang keliru antara sertu dan samak. Okey, jadi untuk najis mughalazah kita menggunakan sertu, bukan samak. Okey, cara bersihkan adalah buang air najis sekiranya ada. Basuh kawasan bernajis menggunakan air tanah, air mutlak yang dicampur dengan tanah yang suci sebanyak 1 kali. Kemudian bilas menggunakan air mutlak sebanyak 7 kali. Okey, jadi inilah yang dinamakan sertu, iaitu kita membasuh kawasan najis dengan menggunakan air bercampur tanah, air mutlak bercampur tanah sebanyak 1 kali dan menggunakan air mutlak sebanyak 7 kali. Jadi kalau kita tersentuh babi dan anjing ataupun terkena najis babi dan anjing, kita perlu melakukan sertu, bukan samak. Okey, samak saya akan buat satu video yang lain. Okey, samak secara ringkasnya adalah membersihkan kulit binatang. Contohnya seperti kita nak buat dompet menggunakan kulit binatang buaya dan sebagainya. Kita nak bersihkannya daripada lemak-lemak dan mengambil kulitnya, itu dinamakan samak. Okey, kecuali anjing dan babi. Okey, untuk samak saya akan buat satu video yang lain. Adakah air mani dan air mazi dan air wadi itu najis?
Okey, untuk air mani, air yang terpancut keluar dari alat kelamin lelaki ketika bersetubuh atau apabila mencapai puncak syahwat atau bermimpi. Air mani bukanlah najis, tetapi perlu mandi wajib bagi menyucikannya untuk membolehkan seseorang itu menunaikan ibadah. Air mazi adalah cecair jernih yang keluar dari alat kelamin, biasanya keluar terdahulu daripada mani yang tidak mewajibkan seseorang mandi junub. Air mazi adalah najis dan tidak wajib mandi, memadai membasuh saja tempat berkenaan. Air wadi adalah air putih pekat yang keluar dari zakar atau faras ketika badan pendak bekerja. Hukumnya adalah najis mutawasyitah, iaitu sama dengan air mazi dan tidak perlu mandi wajib memadai dengan membasuhnya sahaja. Bentuk-bentuk keadaan najis iaitu najis aini. Najis aini adalah najis yang dapat dilihat atau dirasa atau dihidu baunya. Contohnya tahi, air kencing dan darah. Yang kedua adalah najis hukmi. Okey, najis hukmi adalah najis yang sudah hilang kesannya seperti sudah hilang bau atau warnanya. Contohnya air kencing dan yang sudah kering. Okey, najis yang dimaafkan syarak adalah najis yang halus dan sedikit sehingga sukar dilihat dengan mata kasar. Contohnya najis pada kaki lalat dan percikan air najis yang sedikit. Darah, nanah dan muntah yang sedikit yang tidak mengalir. Ini termasuk tumpukan darah, nanah dan muntah yang besar yang tidak melebihi ukuran wang shilling 5 sen. Bangkai binatang yang tidak berdarah seperti lalat dan semut. Darah dan nanah yang keluar daripada luka pada tubuh sendiri walaupun banyak, namun sekiranya darah dan nanah itu daripada tubuh orang lain, hukumnya tetap najis. Najis binatang melata yang suka dikesan atau dielakkan. Najis ikan di dalam air dengan syarat tidak mengubah sifat air. Najis burung yang terkena pada pakaian di tempat-tempat tumpuan manusia seperti kawasan Masjidil Haram dan sebagainya. Darah yang ada di dalam daging yang sudah siap dilapah dan dipotong. Jadi ini adalah najis yang dimaafkan syarak. Okey, kemudian saya akan pergi kepada pembahagian air, iaitu jenis-jenis air. Air mutlak adalah air yang suci lagi menyucikan. Air yang boleh diminum dan boleh dibuat bersuci sama ada beristinja, berwuduk, mandi hadas, membasuh najis ataupun sebagainya. Air yang dimaksudkan ialah air mutlak, iaitu air yang benar-benar tulen yang tidak bercampur dengan benda-benda lain yang ada yang bersih seperti minyak wangi, kopi, susu atau lainnya, ataupun bercampur dengan benda-benda najis. Apabila air tulen yang melebihi daripada 2 kolah 216 liter dimasuki oleh sesuatu benda yang lain yang tidak mengubah sifat air, maka air itu masih dianggap sebagai air mutlak. Sebagai contoh, memasukkan kopi ke dalam air mutlak, maka air itu tidak lagi boleh digunakan untuk bersuci, tetapi hanya boleh diminum sahaja. Sekiranya air tersebut kurang daripada 2 kolah dan dimasukkan pula sesuatu sama ada berubah ataupun tidak, maka air tersebut tidak lagi boleh dibuat bersuci. 7 punca air adalah air sungai, air laut, air hujan, air perigi, air embun, air mata air, air beku atau salji. Dan air paip juga yang di rumah kita dimasukkan dalam kolah juga adalah merupakan air mutlak. Seterusnya adalah air mustakmal, air yang suci tetapi tidak menyucikan. Air yang telah digunakan untuk mengangkat hadas sama ada hadas kecil, berwuduk ataupun hadas besar, mandi wajib. Ini berarti air yang telah digunakan untuk membasuh anggota yang wajib sekiranya ditadah semula dan air itu tidak sampai 2 kolah, maka air itu dikira mustakmal, iaitu tidak boleh dibuat bersuci. Air ini hanya boleh dibuat minum atau makan atau membasuh benda-benda bukan najis sahaja. Begitu juga sekiranya air basuhan wajib menitis ke dalam air yang tidak sampai 2 kolah, itu dikira mustakmal. Seterusnya air musyammas, air yang makruh digunakan. Air mutlak tetapi berjemur di tengah panas matahari di dalam bekas yang mempunyai karat dan digunakan pula ketika air masih panas. Walau bagaimanapun di negara kita Malaysia dan rantau Asia Tenggara tidak menjadi makruh kerana darjah kepanasan suhunya tidak setinggi seperti di negara-negara Timur Tengah, India dan Pakistan. Dan yang terakhir adalah mutanajis, air yang mengandungi najis. Air yang kurang daripada 2 kolah dimasuki oleh najis sama ada air itu berubah ataupun tidak dikenali sebagai mutanajis. Begitu juga sekiranya air yang lebih daripada 2 kolah dimasuki najis lalu air itu berubah rasa, bau dan warnanya, maka air itu tidak boleh dibuat bersuci ataupun minum. Sebagai penghayatan dan kesimpulan, sentiasa menjaga maruah, kebersihan diri, makanan dan pakaian, makan makanan yang bersih, halal dan berzat, dan membuang air kecil atau besar di tempat yang disediakan. Jadi itu saja perkongsian saya berkenaan dengan
bersuci daripada najis. Jadi saya harap kita sama-sama dapat mengulang kaji bersama-sama untuk topik kali ini. Jadi kalau anda suka dengan video saya, jangan lupa subscribe, komen, like dan share. Assalamualaikum.